Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama lagi dalam siri perkongsian berkaitan dengan dialisis dan pemakanan untuk siri yang ketiga. So, jika sebelum ini saya banyak berkongsi beberapa perkara berkaitan dengan dialisis, apa itu dialisis sendiri dan apakah rawatan-rawatan yang terdapat di dalam kes berkaitan dengan kegagalan buah pinggang. So, kalau kita throwback balik, beberapa perkara yang saya pernah utarakan sebelum ini ialah seperti rawatan kegagalan buah pinggang itu ada dua lah. Satu dipanggil sebagai dialisis dan yang kedua dipanggil sebagai transplant ataupun penerimaan buah pinggang. Dan saya juga pernah menceritakan secara terperinci bagaimana pengiraan kalori ataupun tenaga, nilai tenaga daripada dialisis yang digunakan untuk kes-kes berkaitan dengan peritoneal dialisis. So, sebagaimana yang saya ceritakan dalam sesi lepas, bagaimana peritoneal dialisis itu dia menggunakan medium peritoneum ataupun ruang perut dan menggunakan dialisis yang ada dalam larutan dialisis, dan ia dijalankan dalam beberapa kali sehari, biasanya 4 kali sehari, dan dia dilakukan dalam tempoh setiap hari. Okey, so hari ini, malam ini insya-Allah saya cuba untuk berkongsi dengan anda semua berkaitan dengan dialisis itu sendiri. Apakah objektif pemakanan untuk pesakit dialisis? Jadi kalau kita lihat dari segi objektif pemakanan ataupun pengurusan pemakanan kepada pesakit dialisis ataupun pesakit yang mengalami kegagalan buah pinggang tahap akhir ini, dia sedikit berbeza dengan pesakit yang mengalami penyakit buah pinggang kronik atau tahap 3 dan tahap 4. Okey, di mana kalau kita tengok kepada masalah penyakit tahap 3 dan tahap 4 ni, pesakit yang mengalami penyakit buah pinggang kronik, tujuan ataupun matlamat asas dia ialah untuk delay the progression of stages for the kidney failure tu. Maknanya kita nak lambatkan progression ataupun pergerakan stage kerosakan ataupun kemerosotan buah pinggang itu sendiri. Itu tujuan yang pertama. Jadi bila kita bercakap tentang soal untuk mengawal pemakanan, dia tidak dapat lari daripada bagaimana kita mengawal pengambilan sumber protein. Pengambilan sumber protein kepada pesakit yang mengalami penyakit buah pinggang kronik tahap 3 dan tahap 4. Ini benda yang paling utama bagi pesakit yang mengalami masalah penyakit buah pinggang kronik tahap 3 dan tahap 4 dan belum lagi menjalani dialisis. Manakala bagi pesakit yang menjalani dialisis, tujuan asas dia yang pertama ialah untuk kita mengelakkan berlakunya masalah malnutrisi ataupun masalah ketidakcukupan pemakanan, ketidakcukupan nilai nutrien ataupun nilai pemakanan, terutamanya dari aspek kalori, tenaga dan juga protein itu sendiri. Okey. Dan yang kedua, kita nak elakkan daripada berlakunya masalah ketidakseimbangan elektrolit. Ketidakseimbangan elektrolit yang ada dalam badan. So, sebabkan pesakit yang menjalani dialisis ini, dia perlu kawal sodium, dia perlu kawal potasium, dia perlu mengawal sumber-sumber fosfat dan sebagainya. Okey, dan yang ketiga, untuk mencegah berlakunya masalah yang disebabkan oleh kelebihan ataupun pengambilan cecair ataupun air secara berlebihan. Ini benda ketiga. Dan benda keempat, kita nak pastikan supaya pesakit yang menjalani proses dialisis ini, sama ada di peringkat peritoneal ataupun di peringkat hemodialisis, dia dapat menjalani kehidupan dengan baik dan kehidupan dengan sempurna. Ini yang kita cuba nak tekankan. Jadi
saya ingin cerita secara ringkaslah bagaimana pengawalan pesakit, pengawalan pemakanan bagi pesakit yang menjalani dialisis ini, ataupun lebih tepat saya fokus kepada yang menjalani hemodialisis, sebab kebanyakan daripada pesakit-pesakit yang mengalami kegagalan buah pinggang tahap akhir ini biasanya akan menjalani proses hemodialisis di pusat-pusat dialisis, dan mereka akan diambil ujian darah dalam 3 bulan sekali dan dilihat apakah yang tidak mereka gagal untuk kita panggil patuhi untuk kepatuhan kepada pengambilan-pengambilan tertentu. Jadi saya fokuskan di sini kepada 6 perkara. Okey, 6 perkara. Sila catatlah jika anda berpeluang untuk mencatat apa yang cuba saya ingin kongsikan info secara umum ini kepada anda semua. Jadi insya-Allah yang pertama kita fokus sebagaimana yang saya bagi tahu tadi. Tujuan pertama ialah kita nak elakkan berlakunya masalah malnutrisi ataupun mal pemakanan, masalah ketidakcukupan nutrisi sama ada dari segi protein ataupun tenaga. Jadi di sini pentingnya bagaimana pesakit yang mengalami kegagalan buah pinggang tahap akhir yang telah pun menjalani dialisis secara regular perlu mempertingkatkan pengambilan sumber protein, terutamanya protein yang kita panggil sebagai protein HBV ataupun High Biological Value. High Biological Value protein ni ialah protein yang lebih efisien dia punya penyerapan. Dia punya penyerapan dia lebih efisien dan dia biasanya terdapat dalam protein daripada sumber haiwan. Seperti daging, ikan, ayam dan sebagainya ataupun telur dan sebagainya. Ini tercontoh HBV protein yang sangat berguna, dan disebabkan juga satu lagi yang kita kena tekankan, pesakit yang menjalani hemodialisis ini biasanya dia akan mengalami masalah anemia ataupun kekurangan sel darah merah. Jadi penting untuk dia mengambil sumber makanan ataupun sumber protein daripada jenis ini. Ya, yang pertama itu HBV protein. Yang kedua ialah mengawal pengambilan makanan tinggi potasium. Kenapa potasium? Sebab potasium ini kalau kita ataupun pesakit yang menjalani dialisis ini dia tersalah ataupun tidak mengawal pengambilan makanan yang tinggi potasium, apa masalah yang berlaku? Dia akan affected atau memberi kesan kepada kardiovaskular ataupun sistem jantung dia sendiri. Jadi pentingnya dia akan mengganggu denyutan jantung, dia akan menggerentak jantung. So jantung tu akan berdegut dengan keadaan tidak menentu. Okey, jadi makanan tinggi potasium ini dia perlu dikawal. Okey, contoh makanan tinggi potasium ni terlalu banyaklah. Biasanya potasium ni ada dalam buah-buahan dan sayur-sayuran, tetapi ada buah-buah yang rendah potasium. Jadi kita sarankan untuk elakkan yang tinggi potasium, contohnya macam durian, cempedak, nangka, yang biasanya orang ada kecenderungan untuk makan lebih banyak lah kan. Tetapi kalau macam ada beberapa makanan lain, contoh macam kurma pun tinggi potasium sebenarnya, tetapi saya menganggap bahawa tak ada orang makan sekilo kurma sekali makan. Jadi this potasium dia sifat dia soluble in water. Dia larut dalam air. Jadi kalau sebaik-baiknya antara cara untuk kita mengawal pengambilan potasium ini ialah satu, kita memotong sayur semasa penyediaan makanan dan kita rendam dulu dalam air dalam masa 30 minit baru disediakan. Dan yang kedua ialah bagaimana kita mengelakkan jenis makanan ataupun buah-buah yang direndam ataupun yang buah-buah yang ada dalam tin ini, kalau boleh kita cuba elakkan terus. Tapi kalau nak makan juga, kita jangan ambil air dia. Okey, itu antara cara untuk kita elakkan potasium daripada masuk dalam diet kita secara berlebihan. Okey. Dan satu yang ketiga, kita boleh elakkan makanan yang jenis herbal ataupun ginseng, tongkat ali dan sebagainya, sebab itu makanan yang tinggi potasium. So tak disarankanlah kalau kepada sakit yang mengalami masalah kegagalan buah pinggang. Okey. So, yang kedua potasium. Okey, yang ketiga ialah kita mengawal pengambilan makanan tinggi fosfat.
Okey, makanan tinggi fosfat mostly akan datang daripada biasanya sumber protein jugalah. Tetapi di sana ada beberapa jenis makanan yang bukan dikatakan bahawa sumber protein utama. Contoh macam hasil tenusu, coklat dan kola pun dia tinggi, antara yang tinggi fosfat. So selain itu makanan-makanan proses. So makanan-makanan proses ni sebaik-baiknya dielakkanlah oleh pesakit yang mengalami kegagalan buah pinggang yang menjalani dialisis ini, kerana makanan proses ini bukan sekadar dia punya fosfat itu berlebihan dan agak tinggi, bahkan dia punya absorption, dia punya penyerapan juga, absorption capacity ataupun kapasiti penyerapan dia ke dalam ke dalam kita punya saluran usus kita, dia lebih tinggilah, sekitar 90 ke 100% penyerapan. Jadi sebaik-baiknya untuk makanan yang kita panggil yang berasal daripada inorganik punya situasi ni ataupun atau semacam makanan proses ini, sebaik-baiknya kita cuba untuk elakkan untuk pesakit-pesakit yang menjalani proses dialisis ini. Okey. So ketiga fosfat, yang keempat saya tekankan untuk kawal jumlah air, jumlah air, cecair dan kuah-kuah dan sebagainya. Ada yang kata boleh ambil sehingga 500 ml sahaja sehari, tapi ia sebenarnya lebih tepat jika kita tengok kepada recommendation ataupun pertimbangan daripada pihak perubatan pihak pakar perubatan yang lebih tahu tentang sejauh mana kemampuan kita untuk menerima berapa banyak cecair yang boleh diterima, yang boleh diambil oleh kita. Jadi okey, so kalau berlakunya berlebihan pengambilan cecair tadi ataupun pengambilan air ni, dia boleh menyebabkan kesan kepada masalah seperti edema ataupun masalah seperti sembab dan memberikan kesan kepada daya pernafasan pesakit itu sendiri. Okey, so kalau dari segi perubatan ataupun dari segi macam mana nak tengok ada seseorang itu dia ada masalah berlebihan air ni, kalau biasanya orang yang ada masalah berlebihan air ni dia tidak mampu untuk berbaring secara flat ataupun secara lurus, so dia akan ada rasa masalah dari segi pernafasan dia sendiri. Okey, itu yang keempat dari segi pernafasan. Maafkan saya, dari segi fluid ataupun cecair. Okey, perlu dikawal. Okey. Oh, ada yang mungkin tertanya kenapa makanan tinggi fosfat tadi perlu dikawal. Fosfat dia memberi kesan kepada tulang lah sebenarnya. Tinggi fosfat apa yang berlaku, dia boleh menyebabkan kesan satu kepada kita panggil kelenjar paratiroid, dan yang kedua adalah kesan kepada tulang ataupun bone. Dan satu situasi yang boleh berlaku ialah mineral bone disorder, iaitu masalah penyakit dari segi mineral tulang. Tulang berpotensi untuk ataupun berisiko untuk menjadi rapuh disebabkan pengambilan fosfat ataupun makanan tinggi fosfat yang agak tinggi. Okey. So seterusnya kita pergi yang keempat tadi, kita pergi yang kelima pula. Yang kelima of course lah sodium. Sodium perlu kita kawal sebaiknya. Makanan tinggi sodium biasanya makanan yang tinggi kandungan garam. So kenapa perlu elakkan? Sebab kita nak elakkan berlakunya masalah water retention dan masalah dari segi tekanan darah itu sendiri. Okey. Dan yang terakhir, 6 perkara penting yang saya nak tekankan di sini, perkara ke-6 ialah dari aspek tenaga. So aspek tenaga, macam mana seseorang pesakit itu perlu ada pemakanan ataupun makanan yang cukup. Cukup, jangan kata tak nak makan disebabkan ada takut. Kalau kita boleh bimbing betul-betul ataupun kita boleh tengok betul-betul, makanan yang bersesuaian ni ada banyak sebenarnya. Ada makanan yang kita panggil sebagai meal replacement atau pengganti hidangan. Yang tu kes kalau tak ada selera sangat dan mengalami masalah penurunan berat yang sangat ketara. Tapi kalau
masih lagi berselera untuk makan dan menjalani dialisis dengan tiada ada masalah apa, insya-Allah kalau betul dari segi struktur fosfat, dari segi kandungan protein yang boleh diambil, maka tak ada masalah lah untuk makan, bukan makan sebanyak-banyaknya, makan secara berpatutan. Dan pada hari kita buat dialisis tu pun tak ada masalah, boleh makan. Kerana proses dialisis itu pun merupakan satu proses yang kita panggil memberikan menggunakan banyak tenaga. Okey, jadi nak tak nak pastikan dalam kita merangka pemakanan kita, kita perlu tahulah bahawa ada beberapa panduan-panduan tertentu yang perlu kita jaga, perlu kita ikut, dan kita pastikan bahawa pengambilan makanan itu ada pengambilan makanan yang kita amalkan bertepatan dengan apa yang disarankan oleh pihak perubatan ataupun pihak dietetik yang telah mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah jumpa sebelum ni di hospital. Jadi sedikit panduan, sedikit pandangan, perkongsian daripada saya. Semoga tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar perkongsian ini memang boleh mendapat manfaat, dan insya-Allah jika ada kesempatan yang lain saya akan cuba untuk berkongsi beberapa perkara lain berkaitan dengan pemakanan dan juga berkaitan dengan penyakit serta apa-apa saja yang insya-Allah yang boleh memberikan manfaat sempena musim PKP dan sempena kita akan menyambut Ramadan nanti tidak lama lagi insya-Allah. Jadi sekian daripada saya, insya-Allah semoga apa yang baik itu datang daripada Allah SWT dan apa yang kurang baik itu adalah datang daripada kelemahan diri saya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.